Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Saya Dr. Azmil bin Zainal Abidin dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya akan membentangkan satu tajuk kajian saya iaitu asas epistemologi atheism dan agnosticism respons pemikiran Islam. Pendahuluan, beriman kepada Allah adalah roh dan asas dalam beragama. Percaya kepada kewujudan Tuhan yang Maha Berkuasa adalah fitrah manusia. Firman Allah maksudnya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah sesiapa yang kamu seru melainkan Allah. Surah Al-Isra ayat 67. Sesiapa yang cuba menafikan hakikat ini bererti menongkak arus dan membantras naluri semula jadinya, seperti mana golongan ateis, mulhid atau dalam istilah Al-Quran, golongan Ad-Dahriyah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 24, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, golongan yang mempercayai dan menyerahkan nasibnya kepada perjalanan masa semata-mata. Dalam falsafah teologi barat, idea yang mengingkari kewujudan Tuhan dikenali dengan fahaman atheism, manakala bibitnya adalah agnosticism. 2.0 Definisi atheism dan agnosticism. Istilah atheism berasal dari bahasa Yunani iaitu bermakna tanpa dan theos bermakna Tuhan. Atheism boleh ditafsirkan dalam beberapa cara menurut tahap atau skalanya. Iaitulah ada atheism yang radikal sehingga menjadi penafi yang aktif terhadap kewujudan Tuhan, iaitu active denial. Atau juga satu peringkat sekadar tidak mempercayai ataupun disbelief terhadap kewujudan Tuhan. Namun tidaklah sampai menafikan bahawa Tuhan itu benar-benar berkemungkinan wujud. Atheism atau not Godism adalah kepercayaan bahawa tiada sebarang bentuk Tuhan. There is no God of any kind. Manakala agnosticism yang secara literal bermakna not no-ism, bererti kita tidak mempunyai alasan yang cukup sama ada memastikan atau menafikan kewujudan. Rincian kategori dalam mengklasifikasikan golongan ateis dan agnostis. Ada yang disebut sebagai friendly atheist, iaitu ateis yang percaya bahawa seseorang itu berkemungkinan rasional dalam mempercayai Tuhan itu wujud. Yang kedua, unfriendly agnostic, iaitu agnostis yang berpendapat bahawa tiada siapa yang rasional itu mempercayai bahawa Tuhan itu wujud. Juga bahawa tiada siapa yang rasional itu mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud. Justru friendly atheist tidak mempercayai bahawa golongan theist yang mempercayai kewujudan Tuhan mempunyai kepercayaan yang benar. Namun ia, yakni atheist, hanya sekadar dianggap oleh friendly atheist sebagai bersifat rasional dalam pegangannya itu. Atheist tegas menafikan segala yang bercirikan Tuhan. Denial that there is any divine being. Lantaran tiada bukti rasional dalam mensabitkan kewujudan Tuhan, sama ada ianya benar-benar ada atau benar-benar tiada. Agnostis berpendirian bahawa tiada sebarang bukti rasional dalam mensabitkan kewujudan atau ketidakwujudan suatu kejadian yang unggul, a supreme being. Justru seorang agnostis langsung tidak tahu menahu, bahkan ia akan terus-menerus menangguhkan pendirian dan jawapannya sehingga muncul bukti yang dapat menyokong salah satu daripada dua andaian jawapan tersebut.
Agnosticism dapat dirincikan kepada 4 kategori berikut, iaitu agnosticism yang kental, strong agnosticism. Yang kedua, agnosticism lemah, weak agnosticism. Ketiga, agnosticism theism, kepercayaan agnostik yang lebih percaya kepada Tuhan, wujud Tuhan. Yang keempat, agnosticism atheism, agnostik yang tidak percaya terhadap kewujudan Tuhan, seperti mana yang dihuraikan di dalam slide tersebut. 3.0 kerapuhan faham bertuhan, dikenali dengan Pascal's Wager ataupun pertaruhan Pascal. Subtopik ini untuk menjelaskan bahawa dunia pemikiran di Barat sekalipun menerima fahaman bertuhan dan kehidupan beragama, namun terdapat beberapa doktrin, antaranya yang saya sebut di sini, iaitu seorang ahli sains yang bernama Blaise Pascal. Dia telah menggesa supaya manusia terus bersemangat untuk beriman. Sebagaimana dalam ringkasan yang saya ilustrasikan di sini, jadi beliau menghujahkan ada 4 andaian kemungkinan untuk seseorang itu sewajarnya menghargai keperluan untuk beragama. Namun ianya diasaskan kepada andaian lantaran kerana Pascal ingin untuk memberi keyakinan kepada golongan yang mahu membuat keputusan untuk tidak mempercayai Tuhan dan agama. Maka sebagaimana yang saya nyatakan di dalam gambar rajah ini, yang boleh diringkaskan seperti berikut, iaitu Pascal memberikan 4 andaian dan setiap andaian itu dikaitkan dengan risiko kepada 2 andaian yang lain, iaitu sama ada manusia itu memilih untuk percaya kepada wujud Tuhan. Maka menurut Pascal, sekiranya Tuhan benar-benar ada, maka insan ini akan berjaya menerima nikmat syurga. Kondisi kedua, sekiranya seorang itu percaya kepada wujud Tuhan, tetapi andai kata menurut Pascal, jika Tuhan itu tidak ada, maka tiada sebarang kerugian akan diperolehi oleh mereka yang percaya kepada wujud Tuhan. Kondisi ketiga, jika seorang itu memilih untuk mengingkari kewujudan Tuhan, maka sekiranya Tuhan itu benar-benar ada, dalam keadaan dia mengingkari Tuhan, maka risikonya dia akan menerima siksa neraka. Dan andaian keempat, sekiranya seorang itu mengingkari wujud Tuhan dan pada hakikatnya Tuhan itu tiada, maka tiada sebarang keuntungan yang bakal diraih oleh mereka yang mengingkari wujud Tuhan. Maka kesimpulannya menurut Pascal, apabila tidak mempunyai bukti yang kukuh terhadap wujud Tuhan dan seorang itu meragui kewujudan Tuhan, maka daripada 4 andaian risiko dan implikasi tersebut, maka Pascal menyarankan lebih baik sekiranya seorang itu memilih keputusan untuk percaya kepada wujud Tuhan, lantaran kerana sekiranya Tuhan itu ada, maka dia akan berbaloi menerima nikmat syurga. Masa yang sama, dia tidak memperjudikan nasibnya. Sekiranya Tuhan itu tiada, maka dia tidak akan mendapat sebarang kerugian. Namun sebaliknya menurut Pascal, sekiranya seorang itu memilih untuk mengingkari wujud Tuhan dan Tuhan itu benar-benar ada, maka dia akan menerima punishment, siksaan neraka, dan sekiranya Tuhan itu tiada, dia tidak perlu risau kerana dia tidak mendapat sebarang keuntungan sekiranya dia mengingkari wujud Tuhan. Dalam arti kata yang lain, menurut Pascal, maka
menimbang kepada dua risiko tersebut, lebih baiklah seorang itu percaya kepada wujud Tuhan berbanding dengan keputusan sekiranya dia mengingkari wujud Tuhan. Ini sebagai satu gambaran bahawa kesabitan kebenaran agama itu sememangnya diragui dalam pemikiran di Barat. Kemudian 4.0, beberapa hujah atheism. Dalam slide ini saya menggariskan ada 3 hujah atheism. Pertama, antara dakwaan atheis, subjek tentang Tuhan dan wujudnya tidak mungkin dapat dibicarakan kerana zat dan sifat Tuhan melangkaui tahap bahasa dan konsepsi manusia. Kelemahan manusia menggambarkan hal ehwal ketuhanan tidak memungkinkan mereka berbicara apa-apa tentangnya. Juga tiada ibarat dan uslub yang mampu diungkapkan untuk menampung gambaran makna dan subjek yang dibicarakan. Apabila gambaran tentang Allah adalah gaib tersembunyi daripada pengetahuan, maka manusia tidak dapat berbicara tentangnya sama ada secara literal atau simbolik. Bagi mereka yang mengkaji falsafah, ini sebenarnya berkait dengan pengaruh falsafah logical positivism. Sambungan, ini adalah hujah kedua yang saya ambil daripada Bertrand Russell, seorang pemikir British yang terkenal, dengan analoginya yang popular yang disebut dengan Russell's teapot. Dalam terjemahan ini, ungkapan yang saya pilih dalam satu artikel beliau, Is There a God? Pada tahun 1952, beliau menyatakan, jika saya mendakwa bahawa di antara bumi dan Marikh ada sebiji teko Cina yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit, maka tiada siapa yang dapat menyangkal dakwaan saya. Tambahan pula jika diandaikan bahawa teko itu terlalu kecil untuk dicerap meskipun dengan teleskop yang paling hebat. Namun jika saya berkata bahawa oleh kerana dakwaan saya tidak dapat disangkal, lantas tidak masuk akal untuk ianya diragui, maka menurut Russell, mereka yang menggunakan argumentasi begini, maka kata-kata ini boleh dianggap mengarut. Ini sebenarnya berkait dengan bentuk penghujahan, di mana Bertrand Russell cuba mempersoalkan golongan agamawan yang dianggap mengeksploitasi pembuktian terhadap kewujudan Tuhan dengan cara memprovokasi atau menggertak manusia yang sangsi terhadap dakwaan mereka. Saya nyatakan di sini, menurut Russell tidak mungkin kita diwajibkan mempercayai sesuatu yang didakwa wujud hanya kerana kita tidak mampu menyangkal kewujudannya. Jika sebarang dakwaan yang dikhayalkan tanpa disertai bukti kukuh oleh seseorang itu sukar disangkal sebagai fakta yang benar-benar wujud, lantas premis ini dijadikan hujah oleh golongan agamawan dalam mendakwa kewujudan sesuatu yang gaib di luar cerapan panca indera. Maka menurut Russell, sepatutnya jika seseorang mahu mempercayai sesuatu, maka ia perlu menghujahkan asas dan sandaran alasan bagi kepercayaannya itu. Bukan memanipulasi sentimen manusia lain, kononnya bahawa kegagalan menyangkal dakwaan agamawan itu menjadi satu ugutan untuk memaksa orang lain mempercayai kepada wujudnya Tuhan yang didakwa oleh agamawan tersebut. Ini juga sentiasa diulang oleh Richard Dawkins, antaranya dalam buku beliau The God Delusion dan The Devil's Chaplet. Ketiga, hujah etis yang juga popular, iaitu golongan beragama hanya bersandarkan perasaan, feeling, emosi, tanpa mengasaskan pegangan mereka kepada bukti dan hujah
seolah-olah pengalaman bertuhan, experience of God, cuba mengambil alih hujah rasional kewujudan Tuhan. Pengalaman rohani memang mempesona dan mendamaikan, namun ianya melangkaui sikap kritis dalam menghujahkan keberadaan Tuhan sehingga budaya bertanya dan bersoal jawab menjadi tabu yang dilarang dalam beragam. Justru menurut etis, kemahuan untuk mempercayai, the will to believe, perlu digantikan dengan kemahuan untuk mencari kepastian, the will to find out. Di sini sebenarnya golongan etis menyeru supaya hujah kewujudan Tuhan itu bersandar kepada pendekatan sains dan sebaliknya menolak pendekatan agama. Apabila sains gagal mencerap bukti kewujudan Tuhan secara empirical, maka itu yang didakwa oleh golongan etis bahawa agama sentiasa memberi harapan palsu, yakni mempermainkan sentimen, perasaan, emosi manusia, sebaliknya menghalang kebenaran untuk manusia berfikir secara rasional dan kritis. Lantas, ini menjadi alasan untuk golongan etis menolak autoriti institusi agama dan kitab suci. Berikutnya, apakah pula respons pemikiran Islam? Dalam tradisi ilmu akidah Islam, ciri keimanan hanya diperakui sah sekiranya ianya mencapai satu ciri yang disebut dengan jazam, iaitu kepastian muktamad yang melepasi gejala ini. Menjadi satu hikmah yang besar, kitab tradisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengkategorikan tahap-tahap kepercayaan itu, tetapi ada 3 tahap yang ditolak. Yang ditolak kerana tidak memenuhi syarat keimanan yang sebenar. Di antaranya ada yang disebut gejala syak, iaitu kepercayaan yang seimbang dengan ketidakpercayaan. Kemudian zon, iaitu lebih cenderung ke sisi percaya, tetapi masih berbaki portion atau bahagian yang tidak percaya. Yakni mungkin 80% percaya, 20% tidak percaya. Sekiranya syak, 50% percaya dan seimbang dengan 50% tidak percaya. Manakala waham cenderung ke sisi tidak percaya, iaitu peratusan tidak percaya lebih besar berbanding peratusan percaya. Ini sebenarnya selaras dengan kategori agnosticism yang saya sebutkan tadi, di mana golongan agnostik mempunyai aras peratusan tidak percaya dan peratusan percaya dalam kadar yang berbeza-beza. Maka ini perlu digunakan sebagai neraca dalam mengukur kesejahteraan akidah. Kemudian fahaman atheism juga didapati menyalahi asas epistemologi berikut. Pertama, kesabitan hakikat sesuatu di luar mental. Ini dipertikaikan oleh golongan etis. Yang kedua, aras analisis akliah mendasari aras cerapan empirikal. Ketiga, dalil pelaziman akliah turut mencapai kesabitan ilmu. Yang pertama, kesabitan hakikat sesuatu di luar mental. Ini agak complicated. Saya cuba melangkau dan boleh dirujuk di dalam kertas kerja. Cuma saya ingin memberikan gambaran di mana dalam prinsip epistemologi yang pertama ini, golongan etis mempertikaikan kesabitan hakikat sesuatu di luar mental. Maka ini telah dijawab oleh ulama, di mana salah satu daripada golongan sofis atau golongan yang terkeliru di dalam sistem ilmu, ketika mereka mempertikaikan hakikat sesuatu yang berada di luar mental,
Mereka sebenarnya berparadoks. Saya nyatakan di sini, ketika mana seorang ateis cuba untuk menolak wujudnya Tuhan, yang dalam pemikiran mereka itu mereka menolak apa saja yang di luar daripada mental. Pada hakikatnya ketika mereka mengekspresikan idea mereka, mereka telah berbicara dengan pihak lain dengan menggunakan medium perantaraan bahasa. Maka persoalan di sini ialah apabila seorang itu berbicara, jadi bila dia cuba menukilkan, berkongsi idea, pada hakikatnya mereka secara tidak sedar memperakui wujudnya pihak di luar daripada mental mereka untuk dihadapkan kata-kata tersebut, dan pihak tadi sedia mendengar kata-kata tersebut. Maka ini menunjukkan secara tidak langsung mereka memperakui kewujudan pihak di luar daripada mental mereka. Itu antara yang boleh dihujahkan di sini. Dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi sebagai contohnya, beliau mempersoalkan bagaimana golongan yang meragui wujudnya kesabitan sesuatu di luar mental, sinis Abdul Qahir Al-Baghdadi, iaitu apabila mereka katakan dipukul oleh seseorang, maka sayugianya mereka meragui kesakitan pada diri mereka. Kerana wujud pihak di luar yang telah memukul mereka, yang apabila orang itu tadi merasa sakit, maka sewajarnya mereka menafikan hakikat wujudnya kesakitan akibat daripada pukulan pihak yang lain. Maka sudah tentu ini tidak masuk akal. Namun itulah yang sebenarnya menjadi pegangan golongan sofis. Yang kedua, aras analisis akliyah mendasari aras cerapan empirikal. Dari sudut ini, pemikiran Islam berpandangan mempunyai perspektif bahawa pengetahuan yang dicerap oleh panca indera perlu melalui proses analisis akliyah yang berrefleksi dengan realiti empirikal secara lebih rinci dan mendalam. Ini saya ringkaskan bahawa aras pengetahuan manusia itu tersusun daripada peringkat-peringkat tertentu. Maka ada di sana peranan panca indera untuk mencerap atau mengumpul data. Manakala data yang diperolehi itu perlu diserahkan kepada prosedur berikutnya, iaitulah fungsi akal pula untuk menganalisis dan membuat kesimpulan akliyah terhadap dapatan empirikal panca indera tadi. Sebagai satu contoh, Imam Al-Ghazali menganalogikan bahawa apabila dikenakan sekeping shilling supaya berbetulan dengan arah objek di langit, maka mata akan mendakwa bahawa saiz objek shilling itu adalah sama dengan saiz objek bulan di langit. Namun oleh kerana autoriti akal lebih matang mengatasi tanggapan panca indera, menurut Imam Al-Ghazali, akal akan mempersoal secara kritis dan memperbetulkan dakwaan panca indera tadi dengan hujah bahawa analisis akal bahawa jarak yang jauh antara mata dengan bulan itulah yang menyebabkan bahawa mata menganggap bahawa saiz bulan adalah sama dengan saiz keping shilling. Ini secara mudah adalah hujah kritikan terhadap golongan empiricism yang banyak dipelopori oleh seperti John Locke, David Hume, yang mereka ini lebih dekat dengan fahaman atheism ataupun agnosticism. Seperti mana juga Richard Dawkins yang sangat bersandar kepada cerapan panca indera.
Kemudian kajian sains hanya mengutamakan jawapan bagi persoalan bagaimana fenomena sesuatu itu terjadi. Di mana sepatutnya lanjutan persoalan itu adalah mengapa fenomena sesuatu itu terjadi. Ini berkaitan dengan autoriti agama yang sepatutnya menjadi lanjutan kepada autoriti sains. Jadi sains hanya sekadar dapat mencerap fakta, bukan sehingga menembusi hakikat. Maka ada perbezaan di antara facts dan juga truth. Oleh itu, golongan etis dilihat terlalu menyanjung dominasi sains sehingga berlaku gejala penuhanan sains seolah-olah sains dapat menjawab segala persoalan termasuk persoalan metafizik yang menjadi bidang autoriti agama. Maka sains tanpa agama adalah buta. 5.3 Dalil pelaziman akliyah turut mencapai kesabitan ilmu. Menurut perspektif pemikiran Islam juga, terdapat masalah yang dah sempat saya senaraikan di sini bahawa menurut dakwaan etis, isu kewujudan Tuhan amat diragui hakikat dan jawapannya lantaran tidak dapat ditanggapi oleh potensi panca indera. Berkait dengan hujah ini pula, itu yang dinyatakan antaranya oleh golongan logical positivism yang apabila mendakwa bahawa sesuatu perkataan yang mempunyai elemen ciri metafizik, maka menyebabkan akal manusia gagal memahami konotasi maknanya akibat di luar daripada tanggapan panca indera, maka sesuatu lafaz perkataan itu seolah-olah tidak mempunyai nilai bahasa dan makna. Maka ini yang menyebabkan seolah-olah pembicaraan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang akhirat dianggap tidak mempunyai nilai saintifik. Dakwaan bahawa pembicaraan kepastian terhadap sesuatu itu bergantung kepada gambaran lengkap. Maknanya tak boleh kita berbicara tentang sesuatu sekiranya akal tidak mampu mendapatkan preskripsi ataupun konsepsi menyeluruh kepada hakikat sesuatu. Ini adalah suatu yang tertolak. Kerana dalam rutin harian kita, kita menggunakan aras logik yang disebut dengan dilalah iltizam. Iaitu apabila kita dapat menanggapi sudut tertentu, sebahagian sudut tertentu yang berkait dengan hakikat sesuatu, maka itu sudah cukup untuk memberi nilai tambah kepada ilmu kita. Sebagai contohnya, kita tidak dapat mengetahui hakikat daya graviti dan daya magnet. Tetapi cukup kita dapat mensabitkan sesuatu, memastikan sesuatu tentang daya magnet dan daya graviti berdasarkan kepada sebahagian gambaran terhadap hakikatnya. Apabila kita melihat sesuatu barang ditarik oleh daya graviti, sudah cukup untuk kita memastikan wujudnya daya graviti sekalipun kita tidak mampu menembusi hakikat graviti itu sendiri. Ini saya nyatakan sebagai dilalah iltizam. Satu contoh yang lain pagi ini apabila kita melihat ada roti canai di atas meja kita, cukup kita mensabitkan wujudnya tukang masak yang menebar roti canai sekalipun kita tidak dapat gambaran menyeluruh terhadap tukang masak tadi. Kita melihat tapak kaki harimau, sudah cukup ianya menjadi dalil yang melazimkan kepastian terhadap wujudnya harimau. Begitulah apabila kita tidak melihat wujud Tuhan, namun cukup kita melihat tanda yang melazimkan kepada hakikat kewujudannya, maka ini memberi nilai ilmiah kepada kita. Penutup,
Ketika mana etis gagal mencerap zat Tuhan melalui panca indera, mereka menyimpulkan bahawa Tuhan tidak wujud atau diragui kewujudannya. Seolah-olahnya mereka meletakkan prasyarat ke atas Tuhan untuk menjelma dengan spesifikasi fizikal dan material sehingga mampu ditanggapi oleh panca indera supaya ketuhanannya diiktiraf. Mentaliti etis ini persis kedegilan pemikiran Bani Israel yang ditempelak oleh Allah apabila mereka meletakkan syarat kepada Tuhan. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dan ingatlah ketika kamu, yakni Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang. Lalu mereka dihukum oleh Allah dengan disambar oleh petir. Ironinya, golongan etis bertindak menongkah naluri bertuhan dan menentang kewarasan logik akal mereka sendiri. Bahkan lebih tragis daripada itu, mereka mengalami kekacauan epistemologi, kerancuan dan kecelaruan epistemologi akibat membebankan akal dengan tugas yang dilemahi olehnya. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih kepada pihak Offset Seminar kerana memberi peluang untuk saya berkongsi maklumat yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.